Tengok latihan. Minyak dan lemak terhasil daripada tindak balas antara asid lemak dan glycerol. Okey. Bahagian satu menunjukkan struktur asid lemak P. Nyatakan jenis lemak yang terhasil daripada asid lemak P bertindak balas dengan glycerol. So kalau kita tengok kat sini kita nampak ada ikatan ganda 2, maka lemak tak tepu lah. Lemak tak tepu. Minyak atau lemak mengandungi asid lemak P lebih mudah dioksidakan dan merosak apabila terdedah kepada udara. Terangkan mengapa. Kehadiran ikatan ganda 2 menyebabkan kereaktifan meningkat. Kereaktifan meningkat. Okey. Kereaktifan terhadap oksigen lah. Terhadap oksigen. Kita kena spesifik lah. Terhadap oksigen meningkat, menyebabkan minyak mudah dioksidakan. Dan menjadi cepat rosak. Okey. Soalan nombor 2. Persamaan di bawah menunjukkan tindak balas dalam penyediaan sabun di makmal minyak sawit campur natrium hidroksida pekat jadi natrium palmitat yang dikenali sebagai sabun dan glycerol. Apakah nama tindak balas ini? Saponifikasi. Apakah siri homolog bagi minyak sawit? Ester. Seorang murid ingin menyediakan sabun kalium palmitat. Apakah alkali yang digunakan? Sebab kita gunakan alkalium, so alkalinya adalah kalium hidroksida. Okey, nombor 3. Rajah 2 menunjukkan hasil cucian baju yang mempunyai kotoran bergeris dengan menggunakan dua jenis ejen pencuci A dan B yang berbeza. Formula anion bagi A dan B. So saya nampak kat sini S, yang ni adalah deterjen. Kat sini tak ada S, maka ni sabun. Okay, pencucian dalam air liat campur ejen pencuci A, kotoran bergeris. Air liat campur ejen pencuci B, kotoran bergeris. Keputusannya kotoran bergeris ditanggalkan manakala yang ni masih terdapat kotoran bergeris. A nyatakan jenis ejen pencuci A dan pencuci B. Walaupun saya tak baca keputusannya, saya tengok daripada formula saya dah tahulah lah. A itu deterjen, B itu sabun. Okey, berdasarkan rajah 2 banding bezakan tindakan pencucian bagi kedua-dua ejen pencuci itu di dalam air liat. Terangkan jawapannya. Okey, ejen pencuci A berkesan menanggalkan grease di dalam air liat, manakala B tidak berkesan kerana A membentuk larutan yang larut apabila bertindak balas dengan ion-ion di dalam air liat seperti kalsium dan magnesium, manakala B pula akan membentuk kekat lah apabila bertindak balas dengan kalsium dan magnesium di dalam air liat. 4. Jadual 1 menunjukkan maklumat yang terdapat pada label 3 jenis makanan. P, Q dan R ialah bahan tambah makanan. Okay, nanas di dalam sirap, sos tomato, aiskrim vanila. Okay, nanas dulu, manis dan dihasilkan secara tradisional daripada sumber asli. Kandungan kepingan nanas segar, bahan tambah makanan P. Okay, sebabkan dia manis kan, gula lah kot. Okey, sos tomato sedap dan tahan lama. Kandungan tomato, gula, garam, tepung jagung, pewarna tiruan, bahan tambah makanan Q. Berperisa dan lembut. Kandungan susu, vanila, gula, pewarna tiruan, bahan tambah makanan R. Okey, berdasarkan label pada bekas makanan dalam jadual 1, nyatakan nama bahan tambah makanan P, Q dan R. Okey, P, gula, tadi saya dah terangkan. Q adalah asid benzoik. R adalah pektin. Okey. Pektin digunakan untuk sebagai penstabil lah untuk aiskrim vanila ni. Asid benzoik dalam sos tomato sebagai pengawet. Okey, B, kenal pasti jenis bahan tambah makanan itu dan fungsi masing-masing. P, perisa ataupun pengawet pun boleh. Pengawet ataupun perisa untuk P. Yang Q sebagai pengawet. Yang R adalah penstabil.
Okay, fungsi pengawet dan perisa untuk menghalang atau merencatkan pertumbuhan bakteria atau kulat, samalah untuk P dan Q ni. Penstabil untuk mengekalkan tekstur dan bentuk makanan tu lah. Jadual 5 menunjukkan maklumat tentang dua jenis ubat antimikro X dan Y. X disapu pada luka atau kecederaan tidak boleh dimakan, yakni antiseptik. Y digunakan untuk batuk kering dan radang paru-paru, yakni antibiotik. Namakan jenis ubat Y, X dan Y. X antiseptik, Y adalah antibiotik. Okey, apakah tindakan yang perlu diambil untuk memastikan bahawa pengambilan ubat Y berkesan? Berikan alasan anda. Ubat antibiotik perlu dihabiskan. Berikan alasan anda untuk mengelakkan bakteria daripada imun terhadap antibiotik itu. Benar, gambar foto 1 menunjukkan lotion penghalang cahaya matahari yang menggunakan nanoteknologi. Apakah dimaksudkan dengan nanoteknologi? Pengolahan bahan berskala nano untuk kegunaan manfaat manusia lah. Okey, terangkan kelebihan penggunaan nanoteknologi bagi lotion penghalang cahaya matahari. Okey, sapuan kering lebih sekata menyelaputi kulit untuk perlindungan yang lebih baik. Okey, so dia punya skala nano tu dapat melindungi sel-sel kulit kita lah. Sebab nano kan bersaiz kecil kan, so kalau dia bersaiz besar, kemungkinan ada kawasan kulit yang tidak kena dengan lotion tu. So kalau dia bersaiz kecil, maka kemungkinan keseluruhan ataupun kebanyakan sel-sel kulit dilindungi. Okey, nyatakan dua kegunaan nanoteknologi yang lain. Kita boleh katakan grafen ataupun semiconductor ataupun bateri yang lebih tahan lama dan pelbagai lagi lah. Nombor 7, pencemaran sumber air dapat disebabkan oleh larut lesapan pusat pelupasan sampah atau daripada pembuangan air sisa yang tidak dirawat. Okey, terangkan langkah untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan teknologi hijau. Okey, larut lesapan pusat pelupasan sampah tu kejadian di mana dekat tempat pelupasan sampah tu air sisa tu masuk ke dalam tanah dan kemudian mencemarkan sumber air bawah tanah. So daripada kita nak mengelakkan benda tu ataupun mengatasi masalah ni, kita guna teknologi hijau di mana sampah dilupuskan menggunakan sistem olahan larut lesapan pusat pelupasan sampah itu yang dapat mengawal larut lesapan daripada mencemar sumber air bawah tanah. Okey, B, huraikan kelebihan menggunakan teknologi hijau dalam proses pengolahan air sisa. Bahan kimia berbahaya dapat diuraikan terlebih dahulu. Okey. Dan air sisa dirawat sebelum dilepaskan ke dalam sungai. Ini membolehkan efluent yang dialirkan ke sungai terawat dan lebih bersih. Okey, C, enak cemar merupakan bahan yang terhasil daripada proses pengolahan air sisa. Bagaimana bahan enak cemar ini dapat memberi manfaat kepada manusia? Okey, dia bergantung kepada komposisi kan, tadi saya cerita dia boleh jadi baja. Okey, bahan enak cemar dapat diolah untuk dijadikan baja atau bahan untuk penghasilan biogas. Ikut kepada komposisi.